Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 14 Mei bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Bayar penuh jika ingin tunai haji luar giliran. Juga cari penyelesaian isu air Kelantan dan Sabah. PM adakan perbincangan 2 minggu lagi. ...160 petugas Lembaga Tabung Haji TH berlepas ke Tanah Suci hari ini sebagai persediaan awal dalam memastikan kelancaran jemaah haji dari Malaysia sepanjang menunaikan rukun Islam ke-5 tahun ini. Ia melibatkan beberapa petugas kebajikan, kesihatan, agensi luar serta petugas media termasuk TV Al-Hijrah. Menurut Pengarah Eksekutif Haji TH, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, kesemua petugas berangkat ke Tanah Suci secara berperingkat melalui beberapa siri penerbangan sepanjang fasa pertama operasi haji bagi musim 1444 Hijrah. Dan ini merupakan kumpulan yang kedua. Setelah kumpulan yang pertama, seramai 16 orang telah pun berlepas pada hari Jumaat yang lalu dan pada hari ini seramai 160 orang telah berlepas. Saya harap bahawa mereka apabila sudah sampai nanti dapat bersiap sedia dari segi kemudahan-kemudahan dan juga perkhidmatan-perkhidmatan untuk menyambut para jemaah haji kumpulan yang pertama daripada Malaysia pada 21 hari bulan Mei nanti insya-Allah. Jelasnya, secara keseluruhan, sebanyak 670 petugas haji akan digerakkan bagi menjayakan operasi haji tahun ini. Daripada jumlah tersebut, seramai 340 orang merupakan petugas kebajikan, 296 petugas perubatan dan selebihnya daripada Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Kebajikan Masyarakat serta 13 wakil pengamal media. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis pelepasan petugas haji penerbangan Advance Party 1444 Hijrah di Movenpick Hotel and Convention Centre pagi tadi. Kesemua petugas haji dijangka akan menyantuni jemaah haji yang bakal berlepas pada 21 Mei depan dan berakhir pada 1 Ogos 2023. TH juga menyediakan sebanyak 98 penerbangan sewa khas untuk membawa kesemua jemaah haji dari Malaysia yang melibatkan pesawat dari Malaysia Airlines dan Saudia. Dalam pada itu, dua kaki tangan TV Al-Hijrah, Muhammad Sadiq Hakim Azman dan Nur Imran Nordin, antara pengamal media yang akan bertugas sepanjang musim haji tahun ini. Kami adalah buat research daripada orang-orang yang tim-tim media yang sebelum ni pernah pergi apa semua. Dia ambil ilmu daripada diorang dan okey sebagai petugas media tabung haji dan kita bekerja di TV Al-Hijrah juga. So kita akan cuba beri berita-berita yang diperlukanlah untuk orang awam khususnya rakyat Malaysia tahu apa perkembangan terbaru tabung haji dan juga perkara yang sedang berlaku di situlah insya-Allah. Petugas TV Al-Hijrah akan berada di sana sepanjang musim haji dan akan memberikan liputan terbaik untuk dikongsikan bersama penonton. Dalam pada itu, Pengarah Eksekutif Haji TH, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman menjelaskan jemaah haji yang membuat rayuan di luar giliran untuk semua kategori masih perlu membayar kos penuh iaitu RM30,850 seorang. Perkara tersebut dijelaskan bagi merujuk kekeliruan yang timbul dalam kalangan masyarakat mengenai kos rayuan berkenaan. Bagi mereka yang B40 ialah mereka yang giliran mereka pergi tahun ini saja yang layak untuk mendapat bayaran secara B40. Selain daripada mereka yang di luar giliran merayu dan kemungkinan atas sebab-sebab tertentu mereka terpilih, mereka masih lagi diperlukan untuk membayar penuh kerana mereka merayu di luar giliran mereka. Bagaimanapun bayaran tersebut dikecualikan bagi kes rayuan sebagai mahram kepada jemaah atau menjadi pembantu kepada jemaah berusia yang terpilih untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ini. Sementara itu, Datuk Seri Syed Saleh memaklumkan bahawa kerajaan sudah membuat rayuan kepada Kerajaan Arab Saudi
untuk menambah kota haji tahun ini. Namun sehingga kini masih tiada sebarang jawapan berhubung permohonan tersebut. Jumlah kota haji rakyat Malaysia diluluskan Kerajaan Arab Saudi tahun ini adalah sebanyak 31,600. Majlis Bandaraya Ipoh MBI mengambil pendekatan mengubah waktu kutipan sampah serta kerja-kerja pembersihan ke waktu malam berbanding waktu pagi sebelum ini. Ia susulan daerah Kinta, Hulu Perak dan Manjung telah dikategorikan cuaca panas tahap 1. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, tindakan itu wajar bagi mengelakkan sebarang risiko strok haba kepada para petugas pembersihan yang berdepan cuaca panas sehingga mencapai 37 darjah Celsius di Perak. Kita mula kalau saya pukul 7. 7 pagi. Tapi kalau kita keluar daripada stesen tu pukul 6 kita keluar. Maksudnya 6 pagi berapa? Kita malam biasa kalau kita start OT ni pukul 4 petang. 4 petang sampai habis lah. Sampai habis jenis lah. Tapi saya ingat habis pun lewat-lewat pun kalau untuk kawasan lah pukul 9 habis lah. 9 malam. Maksudnya dalam keadaan cuaca sekarang maksudnya memang petugas ikuti sampah tu memang ramai sampai waktu malam lah. Ujar Datuk Rumaizi, perubahan waktu kutipan sampah itu bagaimanapun tidak akan menjejaskan kerja-kerja pembersihan seperti yang dijadualkan sebelumnya. Perubahan waktu itu bergantung kepada cuaca panas melampau yang dihadapi negara sekarang yang dijangka sehingga Jun. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi berkata pihaknya bersedia memberi kerjasama dengan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana sekiranya sebarang bantuan kecemasan diperlukan. Ia termasuk bantuan bekalan air bersih kepada penduduk sekiranya terputus bekalan air. Ekoran MBI memiliki 6 buah lori tangki air. Beliau berkata demikian kepada media pada majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat MBI di Ipoh hari ini. Keadaan cuaca panas tanpa hujan dalam tempoh lebih sebulan turut menjejaskan tangkapan ikan yang menjadi sumber pendapatan utama nelayan di Kedah. Nelayan mendakwa hasil tangkapan merosot sehingga menyebabkan pendapatan mereka terjejas. Nelayan Muhammad Fazli Omar, 43 tahun, berkata sebelum cuaca panas melanda, dia mampu memperoleh hasil tangkapan sekitar 200 kg ikan. Tetapi sekarang hasil tangkapannya kurang 15 kg ikan setiap kali turun ke laut. Katanya cuaca panas turut memaksa mereka untuk memendekkan waktu berada di laut kerana bimbang diserang strok haba. Ikan makin hari makin kurang bang. Lepas belanja ya bang hari ni. Sikit masa ni seminggu ni lepas belanja ya. Itu je bang. Jadi kalau dengan cuaca panas ni abang kena balik awal ke enggak? Saya standard saya pergi kelab ni bang tak lama bang, dalam pukul 6.30 ke 6.30 sampai ke 12 itu dah kira lewat tu ke 12 tu. Kalau tak ada pukul 11 saya kena sampai jeti lah. Sebab panas saya tu tak kena di laut lah. Saya kena di darat itu je bang. Bagi Ibrahim Jusoh, 51 tahun yang lebih 25 tahun menjadi nelayan di Kuala Kedah, dia terpaksa meninggalkan seketika pekerjaan sebagai nelayan atas faktor kesihatan. Katanya kini dia hanya menjual ikan di pasar nelayan seberang kota dan mengambil hasil ikan daripada rakannya yang turun ke laut. Kadang-kadang cuaca tak menentu ni, harga ikan macam mana, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun macam tu. Waktu cuaca panas ni, stok ikan mudah dapat ke tak? Susah juga. Apa dapat tak? Keluk ke apa? Kadang-kadang pergi keluk pun, lepas balik pun tak ada apa. Menurut peniaga ikan Khadijah Mat Shah, 48 tahun ini agak mencabar buatnya yang telah 25 tahun berniaga ikan di pasar. Ini kerana faktor cuaca selain tangkapan berkurangan setiap hari. Hasil tangkapan tu terjejah jugalah. Dengan harga pun orang kata dia naik melambung lah. Tapi sejak jadi sebelum macam ni pun ikan tak pun ada. Rawat penyakit, bayi perlukan kos RM9 juta. Alhamdulillah bertemu lagi.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal dengan pendiriannya untuk mencari jalan penyelesaian masalah air membabitkan Kelantan dan Sabah tahun ini. Beliau akan mengundang Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Noor dalam tempoh 2 minggu lagi untuk berbincang mengenai perkara itu. Tidak ada alasan untuk kerajaan tahun 2023 tak dapat memulakan program besar-besaran selesaikan once and for all masalah air di negeri. Ya, dia perlukan dana besar, dia perlu pinjaman, dia perlu sukuk, dia perlu bond, itu masalah kita. Jangan bebankan kepada rakyat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Convention Nasional Kerajaan Perpaduan 2023 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL di Ibu Negara hari ini. Sementara itu, Datuk Seri Anwar dalam ucapannya juga berpandangan bahawa kerajaan perpaduan yang diwujudkan dilihat berjaya selepas 6 bulan memerintah. Meskipun negara berdepan hutang sehingga 1.5 trilion ringgit, defisit fiskal yang tinggi sehingga 5.5% pada 2022. Perkembangan terbaru kita lihat umpamanya ekonomi Malaysia suku tahun ini, suku tahun pertama 2023 mencapai pertumbuhan di antara yang terbaik di rantau ini 5.6%. Jelasnya perkembangan itu dapat dilihat perbandingan di antara China 4.5%, Indonesia 5%, Vietnam 3.3%. Pada suku pertama 2023, beliau turut menyentuh pasaran buruh yang mencatat momentum pertumbuhan, iaitu pengangguran dari 3.6% berkurang kepada 3.5%, manakala kadar inflasi pula merekodkan 3.6% berbanding suku keempat, iaitu berada pada kadar sederhana kepada 3.9%. Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan yang diadakan buat julung kali menghimpunkan perwakilan dan pemimpin daripada 19 parti yang membentuk Kerajaan Perpaduan bagi membina kerjasama lebih utuh pada masa depan. Segmen itu terbahagi kepada 3 sesi, iaitu memperkasa ekonomi rakyat, membina negara bangsa dan Malaysia Madani. Kemuncak konvensyen bertemakan Madani mewajahi masa depan Malaysia itu bermula pada 3.30 petang dengan amanat pengerusi Sekretariat Kerajaan Perpaduan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum berakhir dengan deklarasi konvensyen. 9 juta ringgit. Itu jumlah yang diperlukan seorang bayi berusia setahun 3 bulan, Muhammad Atif Fahri, bagi mendapatkan suntikan ubat khas merawat penyakit Spinal Muscular Atrophy SMA jenis 1 yang dihidapinya. Bapanya Muhammad Farhan Muhammad Said berkata Atif perlu mendapatkan suntikan ubat genetik Zolgensma sebelum usianya mencapai 2 tahun atau keadaan kesihatan akan menjadi semakin buruk dan berisiko hilang nyawa. Anak ketiga kepada pasangan Muhammad Farhan Muhammad Said dan Nur Azizah Zamri ini kini hanya bertahan dengan pengambilan ubat bernilai lebih RM40,000 yang perlu diambil sepanjang hayat. Katanya suntikan ubat bernilai 9 juta ringgit itu dapat memberi kesan pulih seumur hidup sekaligus anaknya dapat membesar dengan normal seperti kanak-kanak lain. Saya merayu sangatlah bagi pihak keluarga kami, merayu sangat agar bantuan anak kami untuk ubat saja. Saya bukan untuk benda lain, untuk ubat saja 9 juta. Dan kami berterima kasih sangat-sangatlah. Memang tak dapat balaslah jasa rakyat Malaysia ni. Kami pun tak sangka dalam masa sehari 2 hari ni sampai 1 juta lebih. Alhamdulillah. Sebab kami orang biasa, kami bukanlah siapa orang biasa. Tapi alhamdulillah rakyat Malaysia boleh support sampai 1 juta lebih. Dalam pada itu, Muhammad Farhan turut berterima kasih kepada rakyat Malaysia yang terus menyumbang sehingga berjaya mengumpul lebih RM1 juta setakat ini menerusi Yayasan Misi Rakyat sejak 2 hari misi terbabit dilancarkan.
Sebelum ini, Yayasan Misi Rakyat berjaya mengumpul dana lebih 9 juta ringgit dalam tempoh kurang sebulan bagi membantu adik Nail atau nama sebenarnya Wan Muhammad Nail Wan Aslam yang menghidap penyakit sama. Kita berjaya kutip 9 juta tu tak sampai sebulan pun untuk baby Nail. Jadi selepas baby Nail tu saya pun dah berhubung dengan Ibu Atif untuk bagi tahu saya akan cuba bantu untuk baby Atif pula. Jadi macam tu kita punya proses. Orang ramai yang ingin membantu menyumbang kepada adik Atif boleh melayari portal Misi Rakyat iaitu misirakyat.com atau muat turun aplikasi Misi Rakyat di App Store. Peralihan teknologi sambungan mudah alih generasi kelima 5G kepada model dui rangkaian merupakan langkah yang mampu meningkatkan kecekapan liputan kepada pengguna. Usaha itu adalah untuk menjamin kemampanan ekosistem industri telekomunikasi di Malaysia sekaligus mampu menamatkan unsur monopoli yang sering dikaitkan dengan Digital Nasional Berhad DNB. Menurut Setiausaha Bahagian Infrastruktur dan Aplikasi Kementerian Komunikasi dan Digital, Muhammad Nazrul Marzuki, pelaksanaan dui rangkaian 5G itu berpandukan syarat-syarat yang selari dengan amalan di peringkat global. Kita tidak mahu mempunyai kebergantungan mutlak kepada mana-mana satu rangkaian, justru sekiranya ada ruang ataupun risiko titik kegagalan tunggal, single point of failure, kita akan atasi dengan pewujudan kepelbagaian rangkaian. Yang kedua, kita juga mewujudkan persaingan bagi membolehkan harga dan juga kualiti perkhidmatan akan dijamin dan dimanifestasikan kepada produk yang akan disampaikan kepada penerima, rakyat dan juga industri. Tambah Muhammad Nazrul, kerajaan juga akan memastikan ekosistem di peringkat penawaran dan juga permintaan melibatkan pelanggan individu dan industri merupakan ekosistem yang lestari. Jelas beliau, anjakan dasar itu katanya tidak akan memberi kesan negatif kepada pengguna 5G sedia ada. Pada masa sama akan terus memastikan liputan di kawasan-kawasan berpenduduk beroperasi dengan baik dan terpelihara sepenuhnya. Di antara justifikasi ialah untuk kita mewujudkan redundant network. Redundant network perlukan kepelbagaian di antara lainnya lokasi yang sama. Bermaksud entiti B akan membuat liputan di liputan kawasan sedia ada bersama dengan entiti A sebelum ini, kemudian akan dikembangkan kepada ruang-ruang dan baki kawasan-kawasan berpenduduk. Kita akan pastikan bahawa single point of failure atas redundant, robust dan resilient network akan terpelihara. Evolusi itu juga katanya akan memberi manfaat kepada pengguna individu dan industri pada tahap kelajuan berganda dengan pelbagai pakej mengikut sasaran pada kadar yang berpatutan. Bagi pengguna individu, kelajuan rangkaian 5G yang disyaratkan bermula pada kelajuan 1000 MB per second Mbps sehingga GB per second Gbps. Kita akan pastikan atas teknologi 5G bahawa latensi yang kita akan guna pakai begitu rendah berbanding latensi bagi rangkaian-rangkaian sebelum ini. Dan yang terakhir, bagi industri yang mempunyai pelbagai vertikal, kita sediakan bahawa elemen massive machine type communication yang membolehkan capaian dalam lingkungan 1 km radius boleh mencapai sehingga 1 juta peranti. Itu memberikan ruang dan penambahbaikan kepada otomasi kepada industri kita. Beliau dalam pada itu berkata, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan 5G di bawah DNB, sasaran 80% di kawasan berpendudukan penghujung tahun ini dapat dicapai dan peralihan kepada model dui rangkaian berjalan lancar pada awal 2024. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD juga telah bersetuju untuk membentuk pasukan petugas Task Force. 60 pelajar di Negeri Melaka menerima sumbangan yang diserahkan Co-op Bank Pertama CBP. Sumbangan wang tunai itu diharapkan dapat meringankan beban pelajar sekolah dan pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT. Majlis penyerahan sumbangan disempurnakan yang di-Pertua Negeri Melaka
Tuan Yang Terutama Tun Dr. Muhammad Ali Rustam. Program sumbangan ini turut mendapat kerjasama daripada Koperasi Bela Masyarakat Melaka Berhad Kobemas dan juga disokong oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Negeri Melaka. Turut serta dalam majlis berkenaan ialah Pengerusi CBP Datuk Baharum MB, Pegawai Kewangan Negeri Merangkap Pengerusi Kobemas Datuk Salha Saleh dan Timbalan Pengerusi Eksekutif SKM Datuk Umar Salim Saidin. Selain daripada pelajar-pelajar, 6 buah masjid dan Universiti Melaka UNIMEL turut menerima sumbangan daripada CBP. Universiti Malaysia Terengganu UMT berhasrat untuk mempopularkan aktiviti pelayaran dalam kalangan masyarakat, khususnya warga Terengganu. Ia selaras dengan identiti Kuala Terengganu sebagai bandaraya pesisir pantai. Naib Chancellor UMT Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar berkata beliau berhasrat untuk melihat muara Sungai Terengganu menjadi lokasi tumpuan bagi aktiviti kapal pelayaran. Menurutnya, Pusat Latihan Pelayaran UMT akan memainkan peranan membudayakan sukan pelayaran dalam kalangan komuniti setempat, terutama murid sekolah. Sepatutnya seiring dengan negeri pesisir pantai ini, negeri Terengganu ini, rakyatnya harus mempunyai culture, budaya untuk minat dalam sukan pelayaran ini sebenarnya. Jadi itu dengan adanya Pusat Pelayaran UMT ini, ia merupakan satu pusat latihan kepada bukan sahaja pelajar memanglah dia kena belajar dan dia kena tahu cara belajar, tapi asas pelayaran itu kita terapkan bersama dengan komuniti dan juga anak sekolah. Terdahulu, beliau ditemui selepas menghadiri majlis perasmian PLP UMT yang disempurnakan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin. Pada majlis sama, baginda turut melepaskan kapal penyelidikan RV Discovery UMT yang melakukan pelayaran untuk menyertai pameran antarabangsa maritim dan Aero Angkasa Langkawi 2023-523. Profesor Datuk Dr. Mazlan berkata usaha UMT ini juga bagi menepis persepsi awam yang mengatakan pelayaran merupakan sukan elit dan menelan belanja mahal. Jelas beliau, sukan pelayaran sebenarnya boleh disertai segenap masyarakat dan UMT akan menyediakan jurulatih yang berwibawa. Dalam pada itu, Mazlan berkata UMT akan memohon untuk menggunakan sepenuhnya aset pelayaran milik Kerajaan Negeri Terengganu yang kali terakhir digunakan untuk kejohanan Piala Monsun pada tahun 2014. Beliau berkata aset itu kini berada dalam simpanan Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu. Gencatan senjata berkuat kuasa. Bertemu lagi. Selepas 5 hari serangan berdarah, gencatan senjata di dalam dan sekitar semenanjung Gaza akhirnya berkuat kuasa hari ini. Serangan udara rejim Zionis itu telah mengorbankan sekurang-kurangnya 33 rakyat Palestin. Cadangan gencatan senjata terbaru itu dipersetujui antara Israel dan kumpulan jihad Islam. Gencatan senjata itu disambut baik oleh penduduk Gaza yang meraikannya dengan kegembiraan. Dalam pada itu, sejurus sebelum gencatan senjata bermula, Israel mengambil kesempatan untuk membedil Gaza. Letupan kuat disaksikan di bandar yang dikepung itu. Puluhan bedilan roket turut dilepaskan dari Gaza ke arah Israel menjelang 30 minit sebelum gencatan senjata. Dalam pertempuran yang berlaku 5 hari lalu, serangan udara Israel telah memusnahkan kediaman penduduk Palestin. Pertempuran ini adalah yang terburuk sejak Ogos. Rakyat Turkiye mula mengundi dalam pilihan raya Presiden dan Parlimen hari ini. Pemilihan itu bakal menentukan sama ada Presiden Recep Tayyip Erdogan mampu meneruskan pemerintahannya selama 2 dekad di negara itu. Pilihan raya berkenaan antara peristiwa paling penting dalam sejarah 100 tahun Turkiye moden. Undian Presiden dan Parlimen sedang diadakan ini bakal menentukan pihak yang akan menerajui Turkiye dengan populasi 85 juta penduduk selain pentadbiran negara dan hala tuju ekonomi di tengah-tengah krisis kos sara hidup. Berdasarkan tinjauan pendapat memberi sedikit kelebihan kepada pencabar utama Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu yang mengetuai Pakatan 6 Parti Pembangkang, tetapi pilihan raya penentu akan diadakan pada 28 Mei ini jika salah seorang gagal mendapat lebih 50% undi.
Sementara itu, di Ankara, agensi berita Anadolu melaporkan jutaan pengundi mula menghadiri pusat pengundi yang mula dibuka sejak jam 8 pagi waktu tempatan. Lebih 64.1 juta pengundi berdaftar termasuk lebih 1.76 juta pengundi luar dan 4.9 juta pemilih pertama kali, manakala sebanyak 191,885 kertas undi disediakan bagi proses itu di seluruh negara. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.